Okey, untuk apa 3D ni kita seperti yang saya maklumkan tadi, adik-adik boleh sama ada buat cawan ataupun another projek-projek lain yang terletak di bawah tema teknologi dan inovasi. Okey, perincian untuk tema teknologi dan inovasi termasuklah ini idea-idea untuk kegunaan di rumah, peralatan yang cost efektif ataupun apa-apa saja idea lah yang akan memudahkan kehidupan seharian. Seperti yang macam ni, aplikasi STI untuk memudahkan kehidupan seharian. So jadi any produk untuk kegunaan rumah amatlah digalakkan sebab kita bermula dengan cawan kan. So daripada tu rasa nak buat better version of another thing dekat rumah pun boleh. Okay, jangan risau, slide nanti cikgu akan kongsikan dekat grup Telegram juga, okay? Okey, ini adalah persediaan ke final. Okey, sebelum pertandingan, adik-adik perlu menyerahkan fail STL dan juga G-code, dan jika di hari pertandingan adik-adik akan pitch menggunakan jika di hari pertandingan adik-adik akan pitch menggunakan slideshow, adik-adik juga perlu submit slideshow tersebut di arena Techlimpics. Okey. Jikalau bagi pelajar-pelajar yang belum dapat akses ke arena Techlimpics, kita ada kongsikan satu pautan dekat grup utama grup utama cikgu di Malaysia Techlimpics. Pautan tu adik-adik boleh enroll sendiri dan pilih pilih pertandingan 5.3K cabaran inovasi pintar kebangsaan. Okey. Okey. Penyerahan fail STL dan G-code penyerahan kita kena mute kawan-kawan ni kan, tiba-tiba kan ada yang terkejut. Okey, penyerahan fail STL dan G-code ni, maafkan cikgu lupa letak dalam slide. Adik-adik perlu hantar hari Khamis ni. Penyerahan fail yang sebelum pertandingan tu sebabkan pihak penganjur yang akan mencetak fail ini perlu siap dan perlu submit pada hari Khamis pukul 12.30 hari. So wajib, semua peserta wajib menyerahkan fail tersebut pada 12.30 hari Khamis. Saya ingin ulang lagi, ini adalah taklimat untuk cabaran inovasi pintar cetakan 3D untuk sekolah rendah. Taklimat sekolah menengah kita akan adakan pada hari esok. Okey, untuk sekolah rendah sahaja. Okey, ada yang nak ambil gambar skrin sekarang ke? Kalau ada saya boleh tunggu sekejap. Okey, saya ulang sekali lagi. Pastikan anda menyerahkan fail STL dan G-code dan juga slide pitching di tempat penyerahan selewat-lewatnya 24 November 12.30 hari. Okey, untuk pelajar-pelajar yang rasa macam nak di-review terlebih dahulu, boleh upload awal ataupun boleh saja hantar di ruangan chat. Sebab saya di grup Telegram, saya telah kongsikan macam mana nak bertanya soalan-soalan kan. Boleh tanya di situ. Okay, penyerahan kita dah sediakan slot penyerahan di dalam arena Techlimpics. Jadi pastikan semua mengakses arena Techlimpics dan submit di sana. Okey, saya ulang lagi. Jika tiada akses ataupun tiada email diterima daripada email-email yang cikgu hantar sebelum ni, boleh enroll sendiri, pergi sahaja ke pautan arena Techlimpics tersebut, self-register, kemudian pilih program untuk enroll. Okey, untuk cabaran 3D sekolah rendah dia adalah 5.3K. Cabaran inovasi pintar cetakan 3D kebangsaan. Okey? Okey, jelas di situ arena tu? Okey, apa tugasan anda ketika hari pertandingan? Okey, pada hari pertandingan kita akan splitkan ke semua pasukan kepada 2 kumpulan. Okey, 2 grup. Grup A dan grup B. Pada sesi pagi, okey, nama untuk grup A dengan grup B ni kita akan kongsikan setelah
tiada perubahan peserta, maksudnya kalau dah tak ada perubahan peserta dalam hari Khamis ataupun hari Jumaat pagi, saya akan kongsikan pasukan mana akan termaktub dalam grup A dan pasukan mana yang termaktub dalam grup B. Okey, pasukan grup A pada sesi pagi akan melakukan pitching dan pasukan grup B pada sesi pagi akan berada di tempat display. Okey, dia macam pameran lah. You set up you punya hasil cetakan beserta dengan poster bersaiz A3. Okey, poster boleh dibuat sendiri daripada rumah saiz A3 dan poster tersebut boleh berdiri sendiri. Maksudnya buatlah dia ada standi ke supaya poster tu boleh berdiri sendiri dan juga tiada halangan untuk membawa poster tersebut untuk pitching. Okey? Jelas untuk sesi hari pertama? Okey. Jika tiada apa namanya? Jika tiada soalan untuk hari pertama, okey, untuk hari kedua kita akan buat ujian teknikal. Grup ujian teknikal ni pun akan dibahagikan kepada 3 sebab kita ada 3 sesi. Nanti dalam nanti saya juga akan kongsikan di grup Telegram dan juga di arena siapa yang kumpulan mana yang akan termasuk dalam kumpulan mana sebab kita akan uji ini dalam berperingkat lah. So antara yang kita akan buat pelajar sekolah menengah, maafkan saya. Ya, semua mesti menghantar fail kerana pihak penganjur cetak hasil projek tersebut. Dia kena submit G-code dan submit slide jika ada. Okey, kalau nak present, kalau tak nak slide, saja bawa poster yang akan ketika pameran. STL wajib, file apa namanya? File STL wajib, file poster kejap satu-satu. Okey, tak kita dulu pasal hari pertandingan, kejap jawab soalan ya. Saya cuba untuk kedua kita akan bahagikan kepada 3 kumpulan. Cara ujian dia adalah pasangkan filament, leveling dan zat offset. Untuk semua saya dah dalam bentuk video, jadi boleh video itu dan sebentar lagi kita akan buat bersama-sama menggunakan 3D printer yang ada di sebelah saya. Okey, jelas untuk hari kedua ya. Kalau ada soalan untuk hari kedua boleh type di ruangan chat. Okey, untuk poster kita galakkan buat sebab nanti ketika pameran tak ada apa, takut tak sempat. Kita kalau mahu kita akan sediakan template tapi kita takut tak sempat. So lebih baik poster itu siap daripada rumah lagi lah. Okey, itu soalan untuk poster untuk SK Berluru. Betul, pihak penganjur akan cetak semua produk sebelum pihak penganjur akan mencetak. Sebab tu kita memberi cut off date pada 24 hari bulan November. 24 hari bulan November, 12 tengah hari kita akan mula menggunakan file-file yang telah disubmit dan kita akan cetak. Okey, di sini saya ingin menekankan bahawa untuk mengelak apa namanya ketidakadilan sebab kita takut nanti apa namanya sebab ini kita kena bagi apa sebab how to say
Okey, kita sebaik-baiknya kita tidak menggalakkan membawa hasil cetakan daripada sendiri. Jikalau sekolah ada 3D printer ke, personal person ada 3D printer ke, kita tak galakkan membawa hasil cetakan sendiri sebab kita nak maintain kita punya keadil dan saksamaan. Takut ada yang rasa sedikit kekurangan. Okey. Seterusnya, murid sekolah rendah juga perlukan ujian teknikal. Betul. Disebabkan murid sekolah rendah mereka akan ada ujian teknikal disebabkan kita nak uji kemahiran mereka. Idea mereka kita dah bantu untuk cetak, jadi mereka perlu dapat markah yang tinggi juga untuk ujian teknikal untuk boost dia punya winning punya potential. Okey? Untuk boost dia punya winning punya potential. Jadi sebab tu kita mewajibkan setiap peserta untuk present produk dan juga menghadapi ujian teknikal. Okey? Projek untuk sekolah rendah, saya ingatkan sekali lagi, sila hantar. Boleh dengar? Jelas dah. Hujan suara. Okey, projek untuk sekolah rendah, kita memberi cut off date pada 24 hari bulan, 12 tengah hari untuk supaya kita sempat untuk cetak semua-semua projek anda sebelum hari pertandingan. So, diingatkan sekali lagi, 24 hari bulan November, 12 tengah hari adalah cut off time, waktu terakhir untuk submit anda punya file STL dan juga G-code. Jikalau tak tahu macam mana nak buat file STL ataupun G-code, kita dah kongsikan video macam mana untuk buat file tersebut. Okey, ini soalan yang penting. Guna BM atau BI waktu presentation. Okey. Poster, slide, wajib dalam bahasa Melayu. Tetapi presentation kita beri kelonggaran untuk buat mana-mana bahasa yang anda selesa. Tetapi hanya bahasa Malaysia, hanya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja yang dibenarkan. Satu sekolah, maksudnya satu pasukan, satu projek sahaja ya. Satu pasukan, satu projek sahaja. Walaupun semua pelajar mendapat akses kepada arena Techlimpics, janganlah 4 orang hantar. Nanti saya tak tahu yang mana satu yang paling latest untuk pertandingan anda. Okey? File kena hantar dua-dua dalam STL dan juga G-code. Okey. Saya punya mikrofon ni tak berapa nak jelas. Saya cuba je. Boleh dengar suara? Sekarang jelas ke? Hello? Boleh dengar? Okey, saya rasa sekarang ni saya summarizekan banyak persoalan mengenai poster dan banyak juga persoalan mengenai file untuk dicetak. Okey, boleh bertenang sekejap di ruangan chat. Bagi peluang saya ceritakan semua dahulu. Lepas tu jikalau ada masih tak faham, boleh tanya sebab saya takut ada soalan-soalan penting yang saya termiss. Okey. Untuk submission pada 24 hari bulan November, 12 tengah hari adalah waktu yang terakhir untuk semua pasukan hantarkan file STL, file G-code dan slide untuk presentation jika ada. Okey, wajib satu pasukan, satu file. Kalau boleh hantar melalui akaun ketua pasukan. Tak perlulah semua ahli pasukan nak hantar. Nanti kita tak tahu yang mana satu yang latest. Okey. Jikalau perlukan saya untuk review dan bagi feedback hasil lukisan anda, boleh hantar melalui ruangan chat di arena Techlimpic file STL tersebut. Okey.
template poster kita akan kongsikan dalam masa yang terdekat. Apa yang perlu ada, maximum size A3 yang boleh berdiri sendiri. Okey? Kena sama ada letak standing ataupun buat atas cardboard. Yang penting dia boleh berdiri sendiri. Okey? 3 perkara wajib hantar pada 24 hari bulan. File STL, file G-code, slide pitching. Jikalau anda ingin buat pitching anda tanpa slide dan hanya menggunakan poster, tak perlu submit slide. Okey? Okey, seterusnya soalan yang banyak sekali saya nampak adalah pasal hasil cetakan. Hasil cetakan akan diberi pagi sebelum bermula. Maksudnya kalau semua dah daftar, semua ahli pasukan dah berkumpul, kita akan bagi pagi tersebut. Okey? Pagi tersebut, lepas tu boleh pecahkan kepada kumpulan yang saya akan listkan sekejap lagi lah. Grup mana yang akan pitching dulu dan grup mana yang akan present dahulu. Okey? Peserta perlu kemaskan sendiri. Kenapa kita tak nak kemaskan? Kita takut nanti tak jadi seperti yang mereka intendkan. Nanti kalau produk tersebut ada apa namanya? Support, kita ingat benda tu bukan benda tu adalah kita ingat benda tu adalah support, tapi sebenarnya dia adalah sebahagian daripada projek. Kita tak nak mengambil risiko salah terima hasil budak. Kita boleh cuba yang mana yang kita yakin, tapi apa namanya, kalau kita tak yakin, kita akan bagi terimalah, pelajar perlu terima sendiri. Okey. Saiz dia tidak boleh melebihi 10 cm cube. Dia 10, 10, 10. Okey? Boleh tengok skrin apa yang anda perlu sediakan. Boleh tak decorate? Sebab hasil cetakan hanya diberi waktu pagi sahaja sebelum hari pertandingan. Jikalau anda terletak pada sesi petang untuk pitching, kita risau nanti yang grup present pagi, dia akan kata, oh tak adil lah, dia orang sempat nak decorate. So, saya tidak membenarkan. Apa yang kita akan bagi hanyalah gam. So, kalau you rasa you nak attach something to your project, you boleh letakkan benda tersebut di dalam file STL. Nanti you boleh lekatkan saja. Okey? Berapa saiz produk tadi? Hello? Testing suara? Boleh dengar suara saya? Betul. 10 cm darab 10 kasih. Kejap, saya ada masalah capaian internet. Sekarang boleh dengar dengan jelas? Okey. Kita kalau ikut tentatif, kita akan mula pitching pada pukul lebih kurang sekejap saya kena semak file saya kejap Sebentar bagi saya confirmkan betul-betul. Banyak soalan ni. Okey, waktu untuk berkumpul di tempat pertandingan adalah pukul 9. Jadi sebentar hilang pula.
Kita akan bagi masa setengah jam sahaja untuk mengemaskan hasil projek. Tapi kita tengoklah kalau projek-projek adik tak begitu complicated, kita boleh tolong trimkan lah. Kalau dia sangat complicated, mungkin besar kemungkinan kita akan suruh tak boleh. Mungkin kita akan tolong trimkan. Okey, untuk saiz kalau ada design banyak-banyak part, satu part 10x10. Okey, apa yang dimaksudkan 10x10 adalah 10x10 tu adalah setelah mereka bergabung. Dia kena jadi 10x10. Kalau dia into split part, okey. Dia macam ni. If you have many part, jangan letak terlalu jauh antara satu sama lain. Okey? Jikalau ada jikalau bahagian anda adalah ada bahagian berbeza-beza, boleh letak lebih daripada tu, tetapi hasil projek itu tak boleh besar daripada 10x10. Masa maksimum untuk print every project, terima kasih Kelvin Goh, I lupa nak mention that one. Masa maksimum bila you slice, you akan tahu berapa masa maksimum you boleh cetak kan. Okey, kenapa kita bagi 10x10? Sebab kita masa mencetak, kita akan allocate dalam 5 hingga 6 jam sahaja. Tak lebih daripada tu. Okey, make sure bila you slice, dia adalah 5 hingga 6 jam. Jikalau you slice, saya nak cetak, saya dapati dia lebih daripada itu, saya akan kecilkan. Okey, saya akan kecilkan. Ada apa-apa lagi soalan mengenai persediaan? Kalau tak ada, kita nak pindah kepada kelas menggunakan mesin pencetak. Bolehkah peserta menggunakan pen 3D mereka untuk kemaskan produk dan cetakan peserta? Okey. Penggunaan 3D pen adalah di atas inisiatif sekolah sendiri. Tiada halangan daripada pihak penganjur tentang penggunaan 3D pen. Jadi, jikalau sekolah bersetuju atas inisiatif sendirilah, tapi cuma kita membenarkan penggunaan 3D pen, tetapi di atas semualah. Sorry, terkeluar. Tajuk poster adalah tajuk projek anda. Okey, template poster template poster saya akan kongsikan dalam masa terdekat. Jikalau anda tidak dapat akses kepada Arena Olympics, boleh tengok di Telegram ataupun boleh tengok di Telegram. Saya akan kongsikan di Telegram dan juga di Arena Olympics maklumat mengenai poster. Okey, saiz poster adalah A3 dan boleh berdiri sendiri. Okey. Poster adalah projek anda. Nanti template dia saya akan kongsikan apa yang nak tulis di poster, ya. Boleh dengar? Saya punya mic ni dia macam malu-malu segan. Okay, thank you. Ada apa-apa lagi soalan mengenai persediaan? Berdiri di atas meja. Oh, poster tersebut. Poster tersebut, ingatlah apa yang berdiri atas meja tu. Poster tersebut tu, kita akan ada rak display. Ingat tak ketika peringkat zon kita ada rak yang 3 tingkat tu? Kita akan letak dekat situ. Okey, saya ulang sekali lagi mengenai poster dan slide. Sila serahkan fail STL dan G-code sebelum selewat-lewatnya 24. Sila serahkan fail STL dan G-code selewat-lewatnya 24 hari bulan November. Jikalau anda hendak, jika anda hendak menggunakan slide, jika anda hendak menggunakan slide ketika pitching, sila serahkan sekali pada tarikh tersebut. Selewat-lewatnya 24 hari bulan. Okey, kalau tak nak guna slide untuk pitching, tak payah submit. Kalau nak guna slide untuk pitching, boleh submit. Okey. Fail yang telah disubmit pada 24 hari bulan November, 12 tengah hari, tiada perubahan boleh dibuat.
sebarang permintaan untuk membuat perubahan selepas itu tidak akan dilayan. Okey? Sila pastikan anda berpuas hati dengan hasil lukisan anda, berpuas hati dengan slide jika anda hendak menggunakan. So, boleh submit dekat button penyerahan pada Arena Techlimpics. Jika tiada akses, boleh self-enroll. Sebentar lagi saya akan kongsikan di grup Telegram. Pautan ke Arena Techlimpics, boleh self-enroll dan pilih kos 5.3K. 5.3K cabaran inovasi pintar cetakan 3D. Okey. Untuk poster saiz A3. Poster ini adalah untuk mengiringi hasil cetakan anda di tempat pameran dan anda juga boleh membawa poster tersebut untuk pitching. Okey, jadi untuk presentation, slide adalah optional tetapi perlu bawa poster. Okey, jelas untuk itu? Tidak boleh mencetak sendiri model yang telah dicipta sebab apa namanya? Kita nak maintain fairness lah for everyone. Okey? Label untuk apa? Boleh bagi tahu table untuk apa tu? Berapa minit pitching? Pitching 5 minit pitching, 2 minit Q&A. Poster tak ada tajuk adik. Poster tak ada tajuk. Poster tu dia tak ada tajuk. Sebab poster tu nanti template akak share, saya akan share template. Adik buat je poster ikut template tersebut. Okey? Poster memang tak ada tajuk. Pitching, kita akan umumkan tempat nanti sama ada mungkin ada possible untuk dekat stage dan ada possible untuk di bilik pitching ya. Jadi bersedia saja ya untuk pitching tu. Serahkan file di Arena Techlimpics. Arena Techlimpics. Kalau dah cikgu pernah submit email, boleh semak email tersebut akan mendapat akses kepada Arena Techlimpics. Jikalau tak dapat email, kejap lagi saya akan kongsikan di grup Telegram pautan ke Arena Techlimpics. Boleh daftar sendiri dan juga pilih kos untuk di-enroll. Untuk 3D sekolah rendah, nama kos dia adalah 5.3K cabaran inovasi pintar cetakan 3D. Okey? Kita akan bagi mereka untuk mengemaskan produk, kita akan setelah kita berkumpul pagi tu sebelum dipecahkan kepada 2 kumpulan, kita akan bagi you ruang dan masa untuk kemaskan projek. Okey? Seorang sahaja wakil daripada kumpulan yang perlu submit projek anda. Okey, seorang sahaja wakil daripada kumpulan yang perlu submit projek anda. Sebaik-baiknya menggunakan akaun ketua kumpulan. Okey, jelas untuk persediaan. Ada soalan lagi untuk persediaan sebab banyak lagi ni nak cover ni. Okey, saya repeat lagi sekali. Saya repeat semua sekali lagi. Saya repeat semua sekali lagi. Saya repeat semua sekali lagi. Sekolah rendah, submit file, STL dan G-code selewat-lewatnya 24 hari bulan November sebelum 12 tengah hari. Jikalau pitching hendak menggunakan slide, submit juga sebelum 12 tengah hari 24 November. Okey. Submission di Arena Techlimpics hanya perlu dilakukan oleh ketua kumpulan sahaja. Submission di Arena Techlimpics hanya perlu dilakukan oleh ketua kumpulan sahaja. Okey. Tentang penggunaan pen 3D,
buat masa ini kita membenarkan, tetapi nanti I'll come back to you tentang you punya placement if you need a plug. Okay? Untuk penggunaan plug tersebut, nanti kita akan update. Okay? Ketika hari pertandingan. Kalau majoriti nak guna pantry ni. Sebab saya membenarkan, tapi sebenarnya saya tidak menggalakkan. Sebab kita takut tak sempat. In case you punya team adalah saya akan guna random generator untuk membagikan anda kepada 2 kumpulan. In case you punya team adalah antara pertama untuk pitch, nanti anda tak sempat. Sebab itu sebaik-baiknya tidak membuat penambahan terhadap hasil cetakan. Okey, sesi pitching semua ahli kumpulan boleh attend, sesi pitching semua ahli kumpulan boleh attend, semua orang boleh present. Tiada halangan. Present bahasa Inggeris boleh, tetapi poster dan slide hendaklah dalam bahasa Melayu. Tidak perlu bawa laptop sebab anda tidak perlu membuat file-file apa ke, tak perlu dah. Sebab produk kita dah siap cetak, you just need to come and pitch your project. That's it. Okay? Ada apa-apa lagi soalan untuk preparation? Okey. Tak ada jelas ya untuk preparation ni. Okey. Saya memang saya tahu saya dah repeat benda ni banyak kali. Make sure anda hantar submission 24 November 12 tengah hari. Sebarang perubahan terhadap design tidak dibenarkan. Tetapi jikalau anda ingin dapatkan feedback saya, boleh sahaja kongsikan file anda itu di Arena Techlimpics kepada saya. Okey. Pitching kalau boleh pilih satu bahasa saja sebab yalah, we want to maintain the professionalism. Kita nak ajar budak to have a confidence to speak satu bahasa saja. Maksudnya kalau you pilih untuk pitch, kalau you pilih pitch untuk bahasa Inggeris, pitch dalam bahasa Inggeris saja. Kalau you pilih untuk pitch dalam bahasa Melayu, pitch dalam bahasa Melayu saja. Okay? Kedua-dua bahasa dibenarkan, but pick one only. Okay? Pitching, pitching ada bilik pitching dan kita ada screen. Sebab tu kita perlukan slide pitching anda lebih awal. Okay? Ketika pitching, bawa poster dan juga hasil cetakan. Okey, untuk ujian teknikal, kita akan panggil secara berperingkat in a batch. Maksudnya nanti saya akan umumkan siapa batch group pertama, siapa batch group kedua. Kita akan minta kamu pasang at the actual printer. Okay, at the actual printer. We will test you. Kita akan uji anda untuk set up printer yang kita ada. Printer yang betul-betul dan markah untuk set up printer ni, dia akan menyumbang markah yang banyak untuk menentukan pemenang. Okey, jadi bukan sahaja hasil inovasi yang hebat, tetapi pemasangan printer pun akan memainkan peranan untuk you punya skor. Okey. Antara ujian kemahiran untuk sekolah rendah adalah pemasangan wayar, homing, leveling, pemasangan filament dan juga pencarian Z offset. Okey. Kalau semua dah bersedia, saya akan move session kita kepada penggunaan printer yang ada di hadapan saya. Tapi jika ada soalan masih pitching, kita boleh jawab lagi lah. Sebab kita harap tak terlalu lambat lah. Okay. Clear untuk persediaan? Okay.
Saya terpaksa guna saya punya handsfree, jadi saya risau kalau tak jelas. Kalau tak jelas, sabar ya, belum share. Kalau tak jelas, betul, semua ahli pasukan akan diuji pada hari kedua. What is pitching? Anda perlu present projek anda. Pitching is presenting your project. Semua ahli pasukan, pada hari kedua, you will make the task in a group. So, terpulanglah kalau semua nak buat, lebih bagus. Kalau biarkan seorang buat pun tak ada masalah. Okay? Hello, ujian suara. Kalau tak dengar, boleh at least one to unmute sebab I takut nanti I cakap seorang tapi I tak perasan yang you punya teks kata you tak dengar. Ujian teknikal dilakukan secara berkumpulan tetapi jikalau sebab kita akan buat in group, kalau semua buat sebab you ada task, kalau buat bersama-sama lagi cepat siap, lagi banyak markah. Kalau seorang buat lagi lambat siap, lagi sikit markah. Okay? Tiada produk fizikal yang perlu dihasilkan hari kedua, hanya pemasangan printer. Okay? Sekarang ni saya akan kongsikan kalau bergegar-gegar sorry sebab dia adalah kalau bergegar-gegar sorry, no need, just bring yourself and your knowledge. Okay? Kalau bergegar-gegar sila bagi tahu saya, kita akan cuba untuk maintain lah. Okay, this is the 3D printer that we're gonna use on the day. Kita akan menggunakan Creality Ender 3. Okay, bagi sesiapa yang dah lihat video sebelum ni, the first thing you do bila you dapat printer adalah you kena, siapa tahu kena buat apa? The first thing you have to do bila you dapat komputer, bila you dapat printer adalah you tekan prepare, you pergi ke auto home dan tunggu dia selesai bergerak. Okay? Sorry lah, handphone cikgu ni murah aja. So cikgu pun berusaha lah sedaya upaya untuk awak nampak dengan jelas ya. Kalau nak lebih jelas, ini adalah secara kita punya Zoom. Tapi sebenarnya cikgu dah rakamkan semuanya dengan jelas pada video di YouTube cikgu. Okay? Kalau nak lebih jelas boleh tengok di video YouTube. Tapi for now, ini sahaja yang paling jelas cikgu boleh bagi. Okay? Benar, ini je paling jelas yang cikgu boleh bagi. Kalau nak lebih jelas, boleh tengok video di YouTube. Okay, the first thing you get bila you dapat pemangkahan kita akan share ketika pemangkahan kita akan share dalam masa terdekat nanti. Okay? So sekarang ni saya harap pemangkahan tu boleh saja remind saya in Telegram untuk sharekan. But for now kita nak fokus untuk penggunaan 3D printer. Okay? Okay. First thing to do, bila dapat printer kena buat apa? Okay, first things to do when you get the printer. Okay, ini adalah paparan utama. Dekat paparan utama, kita ada print, kita ada prepare, kita ada control, kita ada leveling dan juga kita ada suhu nozzle, suhu bed, kipas, Z offset, kecil lah, kelajuan dan juga kelajuan. Okay? First thing to do bila you dapat komputer, bila you dapat printer ni, you boleh select dengan putarkan benda ni untuk bagi dia bergerak. Tapi untuk pilih dia, you kena tekan. So, sebagai contoh di sini, bila you dapat, you kena go to prepare. Tekan. Pergi ke auto home. Dan tunggu printer berhenti bergerak. Okay? Okay, kena tunggu habis.
Okay, selagi auto home ni tak kita cuba lebih jelas saya cuba untuk lebih jelas tapi saya punya mikrofon ni memang tak berapa nak clear. Tapi sebenarnya video semua ni saya dah kongsi dekat grup Telegram tu dekat video YouTube. Ni kalau ada dah tengok video YouTube tu ada soalan boleh tanya. Okey? Sekarang ni saya dah tunjukkan tadi auto home. Sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana nak buat leveling. Okey? Okey. Saya buat lagi sekali auto home, back, prepare, auto home. Dia siap. Okey. Sebenarnya semua video ni saya dah kongsikan dekat YouTube. Jadi sebenarnya kalau semua dah tengok video tu boleh bertanya lah sekarang apa yang tak faham. Tapi kalau tak tengok lagi jadi anda pun tak pastilah kan nak tanya soalan apa kan. Tapi tak apalah, saya cuba tunjuk apa yang ada sekarang. Okey. Link YouTube kita dah share dekat grup Telegram. Sekarang ni saya tak dapat sebab phone saya tengah guna untuk jadi kamera. Okey. Link YouTube saya dah share dekat Telegram. Masa ni saya tak dapat kongsi di sini sebab saya sedang menggunakan kamera telefon bimbit. Okey. Okey, untuk leveling ni kalau anda perasan dia akan pointkan dekat 25 point di atas platform. Okey. Mari kita kenali bahagian-bahagian utama yang ada pada 3D printer. Okey, ini adalah bahagian skrin utama. Ni kita punya filament dan filament ni dia masuk dekat sini. Okey. Nanti sekejap lagi saya akan tunjukkan pemasangan wayar-wayar ini. Sebab pemasangan filament, auto back, leveling, auto home dan finding the Z offset is tugasan untuk ujian teknikal pelajar-pelajar sekolah rendah. Okey, setiap tugasan tersebut ada markah mereka sendiri. Okey? Kita ada grup Telegram sendiri. Kita dah share dekat grup main Telegram. Kita ada grup Telegram 3D, kita dah share dekat main Telegram. Tapi kalau cikgu belum ada, nanti saya akan kongsikan sekali lagi lah dekat grup Telegram utama ataupun rakan-rakan yang daripada yang dah berada dalam grup Telegram tersebut boleh bantu untuk kongsikan. Okey? Auto leveling siap apabila paparan utama muncul. Apabila paparan utama muncul, dia bermaksud auto leveling telah siap. Okey? Untuk auto home mudah saja. Untuk auto home dengan auto leveling mudah saja. Untuk auto home pergi prepare, tekan bulat untuk pilih, pergi prepare, tekan untuk pilih. Pergi auto home dan tekan auto home. Okey, untuk leveling, pergi leveling dan tekan saja dia akan terus level. Okey? Itu auto home dengan auto leveling. Okey, pemasangan wayar. Okey, pemasangan wayar saya tutup sekejap pula. Okey. Bentar ya. Okey. Wayar yang akan diuji kita ada 4 wayar. Okey, kita ada 4 wayar. Wayar pertama adalah wayar E. Wayar pertama adalah wayar E. Wayar kedua adalah wayar X besar. Tapi jangan risaulah kalau anda tak tahu mana satu sebab wayar-wayar semua wayar-wayar semua memang telah dilabel. Okey. Kita ada wayar E, wayar X besar dan juga wayar
wayar X kecil. Okay. Dan juga wayar Z. Okay. Okay, untuk wayar Z ni dia senang je sebab dia sambung kat sini, you just terus masukkan kat sini. Nampak? Terus masuk je. Ha. Tapi nak masuk tu kena tengok arah dia, nak tahu mana atas adalah. Okay, kalau tengok pada depan, sorry cikgu cuba zoom, tapi pun cikgu tak tahulah, telefon cikgu ni. Okay, bahagian yang ada 2 garis ni, dia akan berada ke atas. So, facingkan di atas, just masuk. Okay, kalau nak masuk tu tak dapat, jangan paksa tau, nanti boleh patah dia punya pin tu. So, you just masuk. Okay, wayar Z. Wayar Z ni dekat bawah, wayar Z dekat bawah. Okay, Z dekat bawah. Okay, wayar Z dekat bawah. Okay, seterusnya, wayar E. Wayar E ni kalau senang nak ingat dia, E for extruder. E for extruder. So jadi extruder dekat sini. Nampak tu. Wayar E dekat sini. Okay. Nak tahu macam mana? Ini zoom out dia. Tu printer ni platform kita. Itu nozzle. Daripada side dan yang ada bulat ni dekat tepi dia. Okay. Dekat bulat ni dekat tepi dia. So you just masuk wayar E. Okay. Itu wayar. Okay. Selesai wayar E. Seterusnya wayar X besar dan X kecil. X besar dan X kecil kita akan letakkan dekat sini. Kau nampak sini warning dia caution hot. Jadi jangan sentuh ketika dia on. So bila dia on dia akan panas. So make sure you switch off sebelum you pasang wayar. Okay. Wayar X besar perlu dipasang di belakang. Wayar X kecil akan dipasang depan. Tapi dia tricky sikit. Dia dekat bawah. Okay. Kat bawah. Nampak Nampak Nampak? Dia dekat bawah. Okay. So, wayar X besar dekat sini. Kita cuba masuk Cikgu pun tak nampak ni, sengit ni. Okay. Okay, wayar X besar kat sini. Okay, dan wayar X kecil dekat depan ni. Nampak? Okay, kejap lagi kita akan tunjuk mana switch on Okay. Cikgu pun kena tengok kamera dekat phone. Okay. Tak masuk. Kalau tak masuk jangan paksa Make sure you face dia pada side yang betul baru dia boleh masuk. Kalau tak boleh masuk maksudnya wrong side. Okay. Nak on kena satu kumpulan. Sorry Haziq, saya tak faham soalan awak. Okay, switch off button dia. Okay, kalau perasan ini kita punya 3D printer. Ini pandangan hadapan. Dia punya ni dekat belakang. Sebelah power supply. Okay, itu switch off dia. Kat sini. Kita sampai buat ni. Okay, switch on, switch off. Haziq, apa maksud soalan awak? Nak on ni kena ketung kumpulan. Macam saya cakap, kita akan panggil secara berkumpulan untuk ujian teknikal. So kalau you buat in a group, you akan siap lebih cepat lah. Kalau you tak buat in a group, you akan siap dengan lebih lambat. Okay? Okay. Saya ni tak ada phone holder. Okay. Leveling dah. Auto home dah. Pasang wayar dah. Sekarang ni nak masukkan filament. Okay, filament ni dah masuk kan? Okay, cikgu potong sekejap. Cabut. Cikgu potong sekejap. Okay, cara nak set up untuk apa? Sorry sekejap Okay, untuk pasang filament. Untuk pasang filament, okay, pertama sekali, saya kita panjang. Setiap batch yang dimasuk dalam bilik ujian, kita akan beri masa 15 minit. Kalau mereka dapat siapkan sebelum masa tu, lagi banyak markah lah. Lagi cepat siap, lagi banyak markah. Okay?
Kita akan panggil secara sikit-sikit. Masuk bilik ujian tu panggil sikit-sikit. Okey, untuk pemasangan filamen, pergi dekat string. Lepas tu, pergi dekat prepare. Pergi dekat preheat PLA. Lepas tu 200. Tunggu dia 200, dia keluar. Tunggu dia sampai. Okay, so suhu tu sampai berapa baru boleh tu keluar? Berapa? Boleh type di ruangan chat. 200. Oh, dia sepah meja cikgu. 200. 100 degree. 100 Evelyn 200. 200. 200. Okay, lain material, lain masa berapa temperature dia. Tapi untuk filament kita, apa? Teruslah suhu yang yang kita galakkan. 150, 159. Actually tidak untuk unmute. So kadang-kadang betul. Untuk bertanya, cakap dengan sejuk. Kalau ada sangkut-sangkut ataupun boleh refer kepada rakaman, apa namanya, rakaman YouTube. Apa? Saya cakap kalau anda unmute untuk berkomunikasi dengan saya, saya tiada halang mute. Saya tak dengar masuk speaker saya lah. Now, see, dia dah 200. Okay. Okay. Reach 200, need to do. Sini. Tak jelas sangkut-sangkut. Cuba untuk jelas. Saya rasa capaian internet saya ataupun internet anda. Cubaan suara, cubaan. Boleh dengar? Hello. Boleh dengar? Dengar ke? Boleh dengar? Okay. Sampai 200, nampak yang biru yang mengikut arah lah. Anda akan nampak dia keluar. Dah 200, dah boleh nampak dia. Okay, tak apa. Tengok saya. Mana untuk pasang. Okay, setelah anda yang ni, jangan tarik. Jangan tarik. Jangan tarik. Pusing sahaja. Mengikut arah jam, nanti dia akan keluar. Okay, jangan apa? Tarik. Nanti dia keluar sampai habis. Okay. Dah habis? Okay. Pulas ni dah longgar. Okay, dah pulas dah longgar. Ni dah habis kan? Kalau nak habis, boleh. Ni tricky sikit. Recording meeting kita akan sebenarnya video yang lebih terperinci. Saya dah buat sebenarnya. Ada dekat grup Telegram. Sorry. Habis. Ni. Bila pitch. Tarik. Yang lama. Keluar. Okay. Okay. Pitch. Tarik filamen yang lama keluar. Okay. Bukan filamen. Bye.
Pegang. Cara baru. Kita akan kongsikan di saya internet saya ke tak pasti. Kalau apa, tengok je dulu. Kita akan share. Saya paling the best saya boleh buat dengan saya dan apa yang saya ada sekarang. Ini yang the best saya boleh deliver. Saya tak tahulah masalah internet saya ke, masalah internet masalah saya ke. Ada betul. Okey, kejap. Kejap sekarang boleh dengar? Boleh dengar suara saya? Suara? Okay, boleh dengar? Sudah jelas? Ke masih sangkut-sangkut? Okay, tadi filament tu saya repeat balik. Tak tahulah, saya rasa internet ni tak stabil ni. Bukan salah saya. Okay, saya repeat balik step tadi untuk filament. Tekankan preheat PLA, make sure suhu 200. Boleh ambil nota. Tekankan preheat PLA. Okay, preheat PLA ni kat mana? Back. Okay. Saya telefon murah je sebab tu dia blur. Rakaman jelas kita dah kongsi dekat Telegram Okay, pergi kat prepare. Pergi preheat. Pergi preheat PLA. Tunggu suhu dia 200 over 200. 200 over 200. 200 over 200. Lepas tu baru you boleh pulas ni. Tadi saya dah pulas. Sampai semua terkeluar. Okay? Okay. Okay, itu satu. Okay, seterusnya memasukkan filament. Okay, sorry dia gegar-gegar Okay, memasukkan filament. Anda perlu ambil filament ni. Okay. Kalau nak senang tajamkanlah, tapi tak tajam pun tak apa. Okay, masukkan filament ni. Okay, lubang dia yang ini. Okay, kita zoom sikit. Ni nampak ni kecil ni. Silap. Ni. Ni dekat ni. Nampak ni saya masukkan ni. Lubang dia kat situ. Okay. Masukkan dia sampai separuh jalan. Lepas tu picit sini. Lepas tu baru anda rasa anda boleh tolak lebih dalam. Okay. So, tak siap lagi. Okay. Itu tak siap lagi. Lepas dah masuk yang tu. Anda akan nampak dia punya warna ni pakai filament kuning kan. Dia warna kuning dah separuh kat sini. Okay. Dah separuh kat sini. Tadi untuk keluarkan kita kita dah tadi untuk keluarkan kita clockwise, untuk masukkan anti clockwise arah ni. Lawan jam. So pulas sahaja. Pulas sahaja. Okey, dia dekat bawah. Sekejap kita untuk dia punya assignment, untuk setiap kumpulan, sequence dia berbeza. Sebab kita nak uji diorang dan kita akan hanya adakan pada hari pertandingan.
Mereka hanya perlu tahu apa yang perlu dibuat. Contohnya homing, leveling, pasang wayar, pasang filament dan mencari Z offset. Okay. Dia punya sequence for every task adalah berbeza. 5 main point kena tahu. Homing, leveling, pasang wayar, pasang filament, cari Z offset. Okay. Okay. Ni nanti saya sambung balik. Okay. Once you dah masuk kat sini, you pusing arah apa? Lawan arah lah. Arah lawan jam. Okay. Dia akan rasa ketat sedikit tau. So you pusing. Kalau nak mudah, satu lagi. Sekejap. Balik terus ya. Kena ada cameraman tolong. Okay. Atas stop. Okay. Ni tepi sana. Sorry. Ni kalau nak mudah, picit ni pusing. Lawan arah jam. Okay. Tapi kalau tak nak picit tepi tu pun tak apa. Itu optional. Untuk sekolah rendah, tak ada ujian apa, kita tak ada printing. Kita akan printkan apa punya projek. So tak perlulah nak prepare apa-apa ya. So kulas sahaja. Sebab kita yang akan printkan projek awak. Ujian ni dia hanya ujian pasang filament, cari Z offset saja. Okay, sorry. Pusing. Baik tak pusing? Okay. Macam mana awak nak tahu filament awak dah siap? Kalau awak nampak sini, kita tunjukkan. Okay. Tu nozzle. Lagi. Sikit. Okay, tu nozzle. Lagi. Oh, okay, nampak dia dah keluar. Dia dah keluar tu, barulah pemasangan filament anda selesai. Okay? Okay. Okay, itu pemasangan filament. Tadi saya dah tunjukkan cara untuk, apa namanya? Saya dah tunjukkan cara untuk mencari, apa nama? Saya dah tunjukkan cara mencari untuk buat auto home, auto leveling, pasang filament, pasang wayar dan seterusnya. Dan seterusnya kita akan tunjukkan cara untuk pasang Z offset. Okey, untuk sekolah rendah kita akan printkan ujian kemahiran hanyalah memasang wayar, memasang filament, auto leveling, auto home dan juga mencari Z offset. Okey, 15 minit akan diberikan pada setiap batch untuk menyelesaikan tugasan mereka. Okey. Dan sequence dia kita tak bagi tahu mana satu. Setiap batch dia punya sequence adalah berbeza. Okey. Contohnya untuk batch pertama buat home dulu. Lepas tu Z offset dulu macam tu. Okey. So hasil projek anda kita yang akan bantu cetak. Jadi tak perlu risau untuk penggunaan memory card ataupun pen drive. Okey. Okey, seterusnya yang paling kritikal sekarang adalah pencarian Z offset. Nanti apabila saya dah dedahkan giliran kumpulan, cikgu akan tahulah berapa pasukan in total untuk sekolah rendah. Okay. Okay. Now yang paling susah sekali adalah Z offset. Kenapa saya paling susah? Sebab dia memerlukan fokus dan kemahiran yang memang kita akan uji betul-betul lah pencarian Z offset. Semua ahli kumpulan boleh masuk bilik ujian. Kita hanya akan ambil masa bila siap. Okey? Dan juga masa kerjasama dan juga markah kerjasama. Kalau seorang buat pun tak ada masalah, tapi markah kerjasama adalah lebih tinggi. Okey? Okey, untuk pencarian Z offset, tekan back. Sebelum apa-apa, macam saya cakap tadi, sebelum apa-apa you kena auto home dulu.
Tunggu dia siap auto home. Okay. Untuk memudahkan cari Z offset, benda pertama you kena buat adalah you kena kosongkan dulu dekat Z. Okay. Tak apa, ni abaikan saja step ini sebab ni saya cuma nak tunjuk macam mana je. Tak apa, tak apa. Jangan risau. Ini bukan, saya nak tunjuk contoh saja. Okay. Sementara kita tunggu dia leveling, ada apa-apa soalan lagi? Sorry lah bergegas sebab ni kamera phone. Saya baru masuk. Penghantaran di arena Techlimpics, saya ulang lagi sekali. Penghantaran file STL, file G-code dan slide presentation jika ada. Slide presentation tu optional je, tapi kalau nak guna slide presentation ketika pitching, sila hantar sekali pada 24 hari bulan November, selewat-lewatnya 12.30 hari pada pukul 12.30 hari, 24 November, 2 kali pula. Dan upload di arena Techlimpics. Ya, tak guna memory card, tak guna pen drive. Sebab tu kita perlu anda hantar hasil projek anda sebab tu anda perlu hantar projek anda pada arena Techlimpics sebab kita yang akan cetakkan. So, tak guna pun pen drive, tak guna pun memory card. Okey? Kita tunggu sekejap. Printer ni siap leveling. Leveling dia memang mengambil masa sedikit lah. Sebab dia akan, kalau you perasan, dia akan level cari titik-titik ni. Pihak penganjur akan cetak hasil projek anda. Sebab itu anda perlu submit file STL dan file G-code selewat-lewatnya 24 hari bulan November, 12.30 hari. Saiz maksimum hasil projek adalah 10 cm darab 10 cm darab 10 cm. Jika projek mempunyai pelbagai bahagian, bolehlah disusun di atas platform dengan susunan tidak begitu jauh antara satu sama lain. Ketika pagi pertandingan, kita akan menyerahkan projek anda kepada anda dan anda boleh meneruskan mengemaskan projek anda dan setelah itu anda akan dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama akan pergi pitching dan kumpulan kedua akan pergi pameran pada sesi pagi dan ketika sesi petang, kumpulan kedua akan pitching dan kumpulan pertama akan pergi ke pameran. Siapkan poster bersaiz A3 yang boleh berdiri sendiri untuk membantu anda membuat pameran dan juga bawa poster itu untuk pitching. Penggunaan slide ketika pitching adalah digalakkan tetapi slide perlu disubmit pada arena Techlimpics sekali dengan file STL. Setelah tarikh tutup dan masa tutup 12.30 hari pada 24 November, tiada perubahan yang akan dilayan. Okay, kalau ada changes after that time, tidak akan dilayan. Jadi, tetapi sebelum anda mensubmit finalize, you boleh hantar file tersebut kepada saya melalui arena untuk saya review jika anda memerlukan bantuan saya untuk review dan memberi feedback. Okay, jelas? Apa yang tiada, escape berluru?
Okay, sementara saya tunggu dia, sementara saya tunggu SK Blue menaikkan respon, saya akan meneruskan cara untuk mencari hari kedua, tamat kumpulan hari kedua kita ada sesi pembagian hadiah pada waktu petang. Jadi kita akan bagikan para peserta kepada few slot. Slot tu nanti saya akan announce selewat-lewatnya hari Jumaat, slot untuk pitching dan juga slot untuk ujian teknikal. Okey? Dipasang sensor buat projek apa tu cikgu? Kalau if you don't mind sharing, boleh tulis. Okey. Sebentar lagi saya akan buka satu lagi sesi soal jawab sekejap lagi. Bagi saya selesai menceritakan macam mana ingin mencari Z offset. Okey? Soalan-soalan boleh je type di ruangan chat. Sebentar lagi saya akan jawab. Tapi sekarang ni kita akan tunjuk cara untuk buat Z offset. Memandangkan dia dah siap leveling. Okey? Untuk pencarian Z offset, you kena masukkan kertas in between filament dengan platform. Masukkan kertas macam ni. Okey? Pergi ke prepare. Pergi move. Z dah kosong. Okey, good. Z offset pun masih kosong. Okey. Okey. Tekan back. Pergi Z offset. Okey? Once you dah pergi Z offset, okay, once you dah pergi Z offset, apabila you pulas, lawan arah jam dia akan jadi negatif. So apabila dia negatif, okay, saya pulas tapi anda tengok dia punya nozzle tu sikit-sikit . Nampak tak? Nozzle tu macam makin menghampiri kertas. Okay. Okay, cara anda nak tahu atau yang tepat berapa nilai Z offset yang tepat adalah, okay, apabila nozzle, saya cuba zoom. Yang kalau nak zoom video dekat dalam YouTube, saya dah share zoom video. Okay. Nampak ni, kertas ni boleh gerak, boleh macam tarik, senang lagi gerak, so you kena rendahkan lagi. Okay. So dekat point ni, kertas ni macam dah rapat, tengok macam dah rapat kan, tapi kertas ni boleh gerak lagi. So rendahkan lagi. Nak rendahkan dia, pusing saja. Okay, pusing saja, anda akan nampak numbers dia. Numbers dia tak tahu macam mana nak zoom. Numbers dia makin negatif. Okay. Gerak. Nampak? Okay. Gerak, boleh gerak lagi dengan mudah. Boleh gerak lagi dengan mudah. Okay. Hampir rapat. Nampak macam rapat kan? Sebenarnya ada ruang lagi. Okay, 1.6 masih boleh bergerak dengan mudah. Masih boleh bergerak dengan mudah. Okay. 1.79. 1.79. Saya merasakan sedikit restriction. Okay, macam tadi boleh gerak dengan mudah kan? Macam ni saya rasa macam ada sedikit scratching. Okay, so saya turunkan sikit satu lagi. So dia ada satu rasa macam, kalau you tarik ni, you rasa macam kena garuk. So dia adalah distance yang tepat. So Z offset dia adalah 180. 180. Negatif 1.8. Okay, saya sorry, saya minta maaf kalau video ni bergegar-gegar, tapi boleh rujuk kepada video yang saya kongsikan di YouTube. Yang tu mungkin lebih jelas. Okay. Ini adalah untuk pencarian Z offset. Pencarian Z offset adalah sangat kritikal dan sangat penting untuk cetakan 3D. Sebab jikalau Z offset tak betul ataupun Z offset bukan berada pada nilai yang sebetul, you akan dapat hasil cetakan yang berbeza. Okey. Ni saya ada yang saya buat video hari tu. Kalau Z offset terlalu jauh, dia akan jadi macam ni. Jauh, macam tak cantik dan tak melekat antara satu sama lain. Okey. Jikalau Z offset adalah terlalu rapat, ni macam okey kan, tapi itulah kamera saya ni tak berapa pula. Tapi you akan nampak yang dia punya tu halus-halus je.
Video saya dah share link dekat grup Telegram. Kalau berkesempatan lagi saya akan share lah balik link grup Telegram, okay? Okay, once you dah satisfy dengan nilai Z offset, you tarik kertas ni. Okay, you just pergi back. Sorry terlari pula. Pergi back. You pergi leveling balik. Lepas tu baru you boleh print. Okay, itu untuk pencarian Z offset. Untuk mereka yang apa? Okay, itu untuk pencarian Z offset. Kejap bagi saya. Tunggu di leveling sekejap ya. Bagi saya akan sekejap pautan Telegram untuk ini grup Telegram. Ini adalah pautan video YouTube. Okay. So saya rasa itu saja video-video yang lebih apa? Yalah sebab ni hanya menggunakan handphone kan. So jadi dia pun bergegar-gegar, bergoyang-goyang sana sini. Ada apa soalan lagi? Okay, mungkin yang baru masuk terlepas info ini, masa mencetak projek in total for every team hanyalah 5 jam sahaja, okay? 5 jam sahaja, okay? 5 jam je. Jadi, adjust projek anda betul-betul sama ada you nak guna cawan yang sama, cawan yang ditambah baik ataupun projek lain di bawah tema teknologi dan juga inovasi. Okay? Sekejap saya stop sharing di
Terima kasih. Semua sedar saya tak open mic. Ya. Sorry. Cakap seorang rupanya. Okay. Sorry. Soalan Cikgu Hong. Okay, kita tak akan uji curah, tapi kita nak file curah, file STL dengan file G-code yang dihantarkan kita adalah file yang betul, dah siap dengan support if needed, supaya kita boleh terus print. Okay, so curah kita tak akan uji sebab benda tu akan dah teruji dengan submission file STL dan juga file G-code. Okay, ini adalah arena Techlimpics. So jikalau anda semua tidak dapat email, nak enroll sendiri, boleh pergi ke pautan yang saya kongsikan sebentar tadi. Masuk create new account. So kalau dah create tu just follow lah apa yang berlaku. Sebab apabila anda masuk, anda akan nampak dashboard ini. Okay. So ini pertandingan kita. Pergi terus ke pertandingan skor rendah untuk 3D adalah 5.3K. Okay, 5.3K. Semua peserta kena ingat, kod pertandingan anda adalah 5.3K. Okay, kod pertandingan anda adalah 5.3K. So, you enroll sahaja. So, nanti dekat my course ni akan appear you punya kursus. So, 5.3K saya dah masukkan. Kita punya nampak ni, tarikh akhir ni. Kita dah tunjuk dah last 12 hari November. Untuk soal jawab, kalau orang hantar mesej, saya akan terus boleh buka dekat sini. Ni ada seorang hantar mesej, nanti saya reply lepas habis sesi. Okey, dekat sini juga kita ada juga recap balik daripada peringkat-peringkat sebelumnya. Ada tutorial macam mana daripada Tinkercad kepada STL dan macam mana daripada STL kepada G-code. Video yang sama, video ni semua sumbernya ada daripada YouTube yang saya kongsikan pautan sebentar tadi. Okey, dan juga video penggunaan mesin pencetak 3D. Okey, untuk sekolah rendah saya ulangi, ujian teknikal adalah pemasangan wayar, pemasangan filament, auto home, leveling dan mencari Z offset. Okey. Video-video ni nampak macam tak ada video tapi sebenarnya ada. Tekan sini, nanti dia akan keluar video. Okey. Tekan sini nanti masuk balik video. Dia lebih jelas lah sebab tadi kan bergegar-gegar. Ni semua ada yang ada voice over, ada yang ada caption. Okey. So boleh buka penyerahan, boleh letak di sini. Boleh submit saja macam biasa. Okey. Add submission dan submit. Ada 2 hari 8 jam sahaja sebelum tamat masa untuk submit. Hari ni hari Isnin. Waktu yang terakhir untuk submit adalah pada hari apa? Hari Khamis 12.30 hari. Okey. Any last question? Ada soalan-soalan terakhir? Hello? Boleh dengar ke? Ada soalan terakhir? My name, I'm Ili. If you are always communicating with me in Telegram, my name is Ili. Poster, you buat poster physical, you bawa. Size poster adalah, size poster adalah A3. Size poster adalah A3. You bawa ketika hari pertandingan. Yang perlu disubmit hanyalah file STL, file G-code dan juga slide presentation jika perlu. Untuk submission di arena Techlimpics, hanya ketua kumpulan sahaja yang perlu submit. Jikalau akaun ketua kumpulan tu tak dapat akses, gunalah mana-mana ahli kumpulan. Tetapi satu kumpulan hanya boleh submit satu
sahaja. Okay. Make sure anda namakan file anda, nama kumpulan, underscore, nama sekolah. Nanti saya tak tahu pasukan mana daripada sekolah mana. Ramai peserta kita ni. Nanti tertukar, saya juga yang kena. Okay. Make sure, nampak sini. Contoh, sorry, saya zoom dah. Contoh nama file adalah seperti ini. Okey, contohnya nama kumpulan dia Hebat, nama sekolah dia. So, Hebat underscore nama sekolah. Okey. Diingatkan sekali lagi, tarikh tamat untuk submit adalah 24 hari bulan, 12 tengah hari. Okey? 12 tengah hari. Okey, ada soalan lagi? Okey, kalau tiada soalan, terima kasih kepada adik-adik yang meluangkan masa dengan cikgu-cikgu yang meluangkan masa untuk kita punya sesi hari ini. Minta maaf, tajuk 3D, tajuk apa cikgu? Okay, tak apa. Untuk cikgu yang ada soalan yang lebih detail, you can just okay. Mungkin saya terlupa sentuh kat ni. Template slide dengan apa namanya template poster saya akan kongsikan secepat mungkin. Tetapi slide maksimum 5 muka surat, poster size A3. Okey. Tema untuk peringkat final, sama ada anda boleh buat cawan yang sama ataupun cawan yang ditambah baik ataupun projek lain di bawah tema teknologi dan inovasi. Okay, antara projek-projek yang boleh dibuat adalah produk-produk untuk memudahkan kegunaan seharian. Slide upload juga bersama dengan STL dengan G-code ya. Slide boleh upload bersama STL dan juga G-code. Okay, upload sekali je. Sebab ketika upload tu, you boleh select multiple file. So, you select semua, you upload. Okay, untuk submission. Make sure every file have your team name and have your school name. Okay. Okay. Any last question lagi? Okay, untuk sebarang soalan yang selanjutnya, saya juga aktif di Moodle. So, seperti yang saya tunjukkan tadi, boleh je bertanya menggunakan chat box di Moodle. Okay? Saya ingatkan sekali lagi, last hantar submit projek 12 tengah hari, hari Khamis. Okay? Hari Khamis, 12 tengah hari. Itu sahaja. Slide pun sama. Sebarang perubahan selepas itu tidak akan dilayan. Itu je kot, saya pun tak ingat dah. Okay, saya harap semua jelas and enjoy the session. Minta maaf kalau ada tergarang mana-mana. Saya tak garang orangnya, tapi tergarang. Tapi apa namanya, boleh tengok balik